Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1646. Antara paparan utama. Malaysia negara pertama disebut dipersetujui rakan baharu BRICS. Tata kelola baik, PMX tidak akan berhenti bercakap walau pembangkang kepanasan. Kelirukan rakyat, pembangkang dibidas, salah tafsir T15. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan Malaysia sebagai negara pertama disebut dan dipersetujui sebagai rakan baharu BRICS oleh 5 anggota asalnya iaitu Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Perdana Menteri berkata perkara itu dimaklumkan kepada beliau oleh rakan sejawatnya dari Ethiopia, Dr. Abiy Ahmad Ali, sewaktu pertemuan empat mata itu di Kompleks Sri Perdana pada Sabtu. Beliau berkata apa yang dimaklumkan Perdana Menteri Ethiopia itu menunjukkan perkembangan positif berhubung potensi penyertaan Malaysia ke dalam blok yang secara kolektif merangkumi 1/5 daripada perdagangan global itu. Abiy kata dia baru balik mesyuarat BRICS di Brazil. Dia kata kat saya, Anwar, saya bukan nak puji berlebih-lebihan, tapi saya tengok imej Malaysia sangat baik sekarang kerana lebih 30 negara nak minta masuk jadi ahli BRICS. Dia kata dalam mesyuarat negara asas yang dipengerusikan Presiden Rusia Vladimir Putin, sebelah kanannya Presiden China Xi Jinping, di kiri dia Perdana Menteri India Narendra Modi. Dia kata nama negara pertama diusulkan adalah Malaysia. Putin cadan dan terima sokongan kuat dan padu daripada China, India, Brazil, Ethiopia dan Afrika Selatan, terus tiada soal terima Malaysia sebagai rakan BRICS, katanya lagi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama masyarakat pada Rengas di Arena Square Pekan Isnin. Sehubungan itu, Anwar yang juga Menteri Kewangan menyeru semua pihak, terutama pegawai kerajaan, supaya menginsafi pandangan positif negara asing terhadap Malaysia dengan bekerja lebih kuat. Saya nak bangga Malaysia ini bukan kerana bangunan tinggi, bukan kerana projek besar raksasa, tetapi kerana rakyat terbela. Itu yang penting, katanya. Dalam perkembangan yang sama, Malaysia menghargai sokongan kuat dan tegas Ethiopia dalam usaha negara untuk menjadi rakan BRICS, kata Perdana Menteri. Anwar berkata Ethiopia sebagai negara anggota BRICS telah menjadi tonggak penting dalam permohonan Malaysia untuk menyertai blok tersebut yang secara kolektif merangkumi 1/5 daripada perdagangan global. Sebagai wakil kerajaan, saya ingin sekali lagi menyatakan perhargaan mendalam kami, katanya pada sidang media bersama Perdana Menteri Ethiopia, Dr. Abiy Ahmad Ali di Kompleks Sri Perdana. Sidang media diadakan selepas pertemuan dua hala sempena lawatan kerja pertama Abiy ke Malaysia selama 2 hari. Malaysia secara rasmi diiktiraf sebagai satu daripada 13 negara rakan baharu dalam BRICS pada Khamis. Selain Malaysia, 12 negara lain ialah Algeria, Belarus, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazakhstan, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan dan Vietnam. BRICS yang pada asalnya merangkumi Brazil, Rusia, India dan China ditubuhkan pada 2009 sebagai platform kerjasama bagi ekonomi yang sedang membangun dengan penyertaan Afrika Selatan pada 2010. Sejak itu, blok berkenaan telah berkembang termasuk Iran, Mesir, Ethiopia dan Emirat Arab Bersatu. PMX kemudian berkata bahawa Ethiopia telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa sepanjang tahun dan telah menjadi rakan kongsi penting bagi Malaysia di benua Afrika. Beliau menyoroti beberapa kemajuan yang patut dipuji oleh negara yang tidak mempunyai akses kepada laut itu, termasuk dalam aspek ekonomi, tadbir urus, inisiatif anti rasuah, kualiti pendidikan dan syarikat penerbangannya. Saya percaya bahawa dengan sikap rendah hati, Malaysia seharusnya mencontohi kejayaan anda, belajar daripada pengalaman anda dan berusaha untuk memastikan Malaysia kekal sebagai negara yang stabil dan aman sambil mempersiapkan ekonominya, kata Anwar. Sementara itu, Abiy berkata kedua-dua negara bersetuju untuk memperdalam kerjasama dalam beberapa bidang utama termasuk pertanian, industri, pelombongan, perdagangan dan pelaburan.
Saya menggalakkan perniagaan Malaysia untuk mengambil peluang di Ethiopia yang merupakan ekonomi yang sedang pesat berkembang. Terdapat banyak prospek yang tersedia. Katanya sambil menambah bahawa kerajaan pimpinan beliau komited untuk menyokong sektor swasta dari Malaysia. Abi menekankan bahawa hubungan diplomatik yang telah terjalin antara Ethiopia dan Malaysia selama lebih daripada setengah abad perlu diperbaharui dan diperkukuhkan melalui lawatan seumpama ini. Beliau turut menyatakan bahawa sektor swasta, pelancongan dan hubungan antara kerajaan akan memperkuat hubungan dua hala. Dalam pada itu, Abi berkata Ethiopia berminat untuk mempelajari tentang pentadbiran persekutuan dari Malaysia, usaha memodernkan bandar-bandar dan membina infrastruktur. Terdahulu, Abi dan Anwar mengadakan pertemuan peribadi untuk membincangkan hubungan dua hala serta bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Ethiopia adalah rakan dagang ke-26 terbesar Malaysia di benua Afrika pada tahun 2023 dengan imbangan dagangan berpihak kepada Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan perpaduan di bawah kepimpinannya akan terus memperjuangkan pembaharuan dan menegakkan tadbir urus yang baik. Sejak menajuri kerajaan pada November 2022, penekanan khas diberikan Perdana Menteri menyusun semula tata kelola, membasmi rasuah hingga ke akar umbi dan menyelaras bantuan dan inisiatif kepada rakyat. Dalam kenyataan di Facebook, Anwar yang juga Presiden Keadilan berkata, disebabkan itulah kerajaan Madani bermula dengan memperbaiki tata kelola, bahawa pelantikan sebagai menteri atau Perdana Menteri itu bukan kesempatan memunggah kekayaan untuk diri dan keluarga. Saya tidak akan berhenti mengulangi peringatan ini meskipun ada pihak terutama pembangkang yang menjadi cacing kepanasan dan sakit hati setiap kali mendengar perkataan tata kelola. Namun usaha ini masih panjang untuk kita berjaya dalam memerangi rasuah yang sistemik dan menjalar ke segenap peringkat. Alhamdulillah, kerajaan Madani berjaya dibentuk dengan kukuh dan stabil yang membolehkan kita menetapkan dasar yang jelas terkait perindustrian, transformasi digital, AI, teknologi hijau, semikonduktor dan tugas saudara-saudara untuk menerangkan dasar-dasar ini kepada rakyat. Jentera keadilan dan pengkaderan anggota juga perlu diperhebat dan dilatih untuk memahami perlembagaan, asas perjuangan dan teras kekuatan Malaysia yang berbilang kaum serta konsep Madani yang berteraskan nilai kemanusiaan, ujarnya. BMX berkata demikian susulan perasmian Konvensyen Keadilan Negeri Perak petang semalam. Sekalung penghargaan buat rakan-rakan parti gabungan kerajaan Madani yang turut bersama di Ipoh, khususnya sahabat dalam Pakatan Harapan, PH yang setia melalui liku-liku dan pahit getir perjuangan. Amanat di konvensyen ini saya mulakan dengan memetik nukilan puisi W.S. Rendra, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata bagi memperingatkan rakan-rakan dalam keadilan untuk menggilap semula perjuangan dan tidak tenggelam dalam kekuasaan. Ramai daripada rakan-rakan kita yang menang tatkala berhempas pulas berjuang melawan keperitan terhumban di penjara atau di jalanan namun gagal tatkala ditampuk kekuasaan, katanya. Sehubungan itu, Anwar selaku Presiden Parti mengingatkan ahli PKR bahawa asas parti adalah perjuangan untuk bangkit daripada derita demi cita-cita dan idealisme memperbetul kesilapan dan menentukan bahawa kuasa adalah amanah yang harus dipikul dan dilaksanakan dengan ikhlas dan jujur. Dalam pada masa yang sama, Parti Keadilan Rakyat Keadilan akan menyegerakan pemilihan parti itu bagi membentuk barisan kepimpinan baru bagi mendepani persiapan menjelang pilihan raya umum ke-16. Anwar berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Biro Politik semalam bagi memberikan ruang kepada pimpinan tenaga baru dan lama berganding dalam memimpin parti. Kaedah pemilihan sedang dibincang dan dimuktamadkan dalam masa yang singkat. Setiausaha Agung Parti akan mengadakan pertemuan bersama jawatankuasa berkaitan bagi membincangkan perkara itu. Saya tak setuju untuk menangguh pemilihan kerana pilihan raya masih lambat. Jadi kita uruskan parti sebagai memberi ruang kepada tenaga baru, katanya. Beliau yang juga Perdana Menteri menjelaskan mesyuarat itu juga memutuskan untuk memperkukuhkan hubungan bersama parti dalam kerajaan perpaduan terutamanya Barisan Nasional. Malahan, beliau turut berpesan agar keadilan terus menjadi parti yang memfokuskan kepada perjuangan derita dan kepayah rakyat serta mementingkan tata kelola. Tahniah dan selamat berkonvensyen kepada semua ahli parti keadilan dan semoga kepimpinan baru yang bakal dipilih boleh meneruskan perjuangan dengan penuh keyakinan dan semangat demi negara dan rakyat Malaysia.
Kerajaan masih belum memuktamadkan kategori golongan yang terkecuali daripada mendapat subsidi daripada kerajaan termasuk subsidi petrol. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu masih belum diputuskan walaupun ada yang mentafsirkan mereka yang tergolong sebagai kumpulan T15 adalah mereka yang mempunyai pendapatan lebih RM12,000 sebulan. Menurut beliau, kategori kumpulan terbabit mungkin boleh diturunkan lagi kepada T10 atau T5. Siapa kata RM12,000? Belum diputuskan. Kita hendak tengok apakah T15 itu mampu bayar. Kalau tak mampu jadi T10 ataupun tingkatkan T15 itu menjadi pendapatan yang tertinggi daripada RM12,000 sekarang. Belum lagi putus, patutnya pembangkang dia cadang bila tidak setuju T15 itu, RM12,000 mungkin perlu naik RM15,000 atau RM18,000. Ini tidak, dia pertahankan T15. T15 itu ada yang berpendapatan dia RM1 juta sebulan. Ada yang RM100,000 sebulan. Takkan nak pertahan, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Konvensyen Keadilan Negeri Perak 2024 di sebuah hotel di Ipoh pada Ahad. Menurutnya lagi, apa yang penting ialah lebih 85% rakyat di negara ini tidak akan terkesan dengan penyasaran subsidi. Topik golongan T15 mula menjadi perbincangan hangat selepas Anwar yang juga Menteri Kewangan menyebutnya ketika membentangkan Belanjawan 2025 pada 18 Oktober lalu. Beberapa ahli parlimen termasuk ahli parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman antara yang mempersoalkan mengapa kumpulan pendapatan T15 disebut dalam pembentangan itu sedangkan taklifannya masih belum dimuktamadkan. Namun dalam perkembangan yang lain, Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata seramai 15,000 ketua isi rumah KIR berjaya dikeluarkan daripada kelompok miskin tegar sepanjang tahun ini. Perdana Menteri berkata angka terbabit adalah sebahagian daripada 80,000 KIR yang dikenal pasti dalam senarai miskin tegar 2024. Beliau menjelaskan kerajaan komited membantu rakyat menerusi pemberian bantuan bersasar walaupun sering dikecam segelintir pihak. Belanja untuk bantu orang miskin ini berpuluh bilion ringgit. Orang miskin masih ada. Sebab itu bila saya ambil alih tanggungjawab sebagai Perdana Menteri, saya minta senarai. Berapa orang di Malaysia ini yang masuk kategori miskin tegar? Miskin tegar ini maknanya tak cukup duit nak beli susu anak, uniform sekolah tak beli, makan kadang-kadang tak cukup. Takkan saya nak duduk selesa sebagai Perdana Menteri dan biar orang macam itu. Jadi saya kata bagi senarai, kita kena bagi selesai tahun itu juga. Ini yang kita sebut noktah miskin tegar. Tahun lalu selesai 161,000 ketua isi rumah, selesai macam mana? Bagi bantuan pada dia, tahun 2024, mari lagi 80,000 senarai baru. Setakat ini sebanyak 15,000 dah selesai dan kita cuba nak selesai sebelum akhir tahun ini. Katanya berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama masyarakat pada Rengas di Arena Square Pekan Isnin semalam. Hadir sama Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad dan Setiausaha Politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Terdahulu PMX sempat meninjau projek pembinaan jalan dusun di pendusunan Ulu Konsor di Padang Rengas semasa sebaik tiba dari Ipoh. Nah, apa lagi yang kalian mahukan? Puak pembangkang yang hanya tahu mempertikai dan menimbulkan isu bodoh tanpa pernah mengemukakan cadangan yang bernas. Ataupun sebuah kerajaan yang stabil, berfungsi dan dipimpin oleh seorang sosok tubuh bernama Anwar Ibrahim yang bekerja keras tanpa henti demi kesejahteraan dan kebaikan rakyat. Kita mampu berfikir dan berhak untuk membuat keputusan sendiri. Namun, jangan pernah terpedaya dengan tipu helah si pembangkang. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.